Saya akan memperkenalkan pengenalan Islamisasi. Para ilmuwan berbeza mempunyai pandangan yang berbeza tentang ilmu. Terdapat perbezaan yang ketara mengenai konsep ilmu di antara perspektif Islam dan Barat. Ilmu moden dipengaruhi oleh pandangan keagamaan, kebudayaan dan filsafat manusia Barat. Pandangan Barat menyerang masuk ke dalam fikiran Islam menyebabkan fenomena di-Islamisasi. Proses Islamisasi ilmu ialah ilmu yang berasal daripada Barat perlu ditapis semula atau dimurnikan semula untuk menjadi sesuai dengan pengguna tempatan. Bagi yang bukan Muslim, ilmu tersebut boleh ditapiskan mengikut kesesuaian dengan falsafah dan kepercayaan masing-masing walaupun dalam istilah yang berbeza. Individu pertama yang melakukan gagasan ilmu adalah daripada tamadun India, tapi beliau tidak menamakan proses itu secara jelas. Individu yang mengutarakan gagasan ilmu secara sistematik ialah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Budaya dan peradaban yang berbeza memiliki konsep yang berbeza mengenai ilmu walaupun terdapat persamaan di antaranya. Seterusnya, saya akan berbicara tentang definisi Islamisasi dan Islamisasi ilmu. Definisi yang dikemukakan bergantung kepada tafsiran dan kefahaman masing-masing. Diskularisasi dan diwestinisasi, integrasi, holistik, kebangkitan semula dan kesepaduan sejagat ialah istilah yang membawa pengertian yang hampir sama dengan gagasan Islamisasi. Imrul Rashidi pada tahun 1998 menegaskan bahawa istilah-istilah ini tidak sekali-kali membawa maksud yang sama dengan istilah gagasan Islamisasi. Syed Muhammad Naqib Al-Atas pada 1978 mendefinisikan Islamisasi ialah pembebasan manusia. Pertama dari tradisi tayul, mitos, animisme, kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu pembebasan akal dan jati diri dari sekularisme. Al-Farqi pada tahun 1989 mendefinisikan Islamisasi ilmu ialah memberikan definisi baharu, mengatur dan menghubungkan data-data, menilai kembali kesimpulan-kesimpulan, mengulang kaji semula tujuan-tujuan hinggalah disiplin ilmu tersebut memperkayakan wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Islam. Tokoh lain Ibn Syed Hussein Nars, Ziauddin Sadar, Jafar Syed Idris, Abu Sulaiman, Syahahir, Muhammad Zain, Hassan Langgulung, Ibrahim Ragab, Kazir dan lain-lain. Bagi sejarah perkembangan Islamisasi ilmu, walaupun peradaban Islam telah mencapai zaman kegemilangan, khususnya pada zaman Abbasiyah, namun peradaban tersebut telah merosot akibat daripada pelbagai faktor luaran dan dalaman. Menurut Abu Sulaiman pada 1997, permasalahan utama yang dihadapi oleh umat Islam kini ialah krisis pemikiran yang tidak keruan dan teruk. Usaha untuk memulihkan semula pemikiran umat dan membina kembali peradaban Islam inilah yang dinamakan Islamisasi ilmu moden. Menurut Enns, pada 1997, usaha dan tindakan ke arah pengislaman ilmu asing bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah intelektual Islam. Para pemikir dan ilmuwan Islam sentiasa berusaha mendebatikan idea daripada tamadun lain dengan ajaran Islam dan telah membawa hasil yang membanggakan. Ahli falsafah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan lain-lain telah memasukkan ajaran Islam dalam sistem falsafah. Idea tersebut banyak diperolehi daripada falsafah Yunani dalam karya Imam Al-Ghazali. Tahayul Al-Falasifah adalah contoh yang jelas di mana beliau telah membersihkan kerangka ilmu falsafah daripada penetapan unsur-unsur asing yang bertentangan dengan tasawur Islam. Menurut Syekh Azad pada 1998, apa yang berlaku sekarang ini agak berbeza jika dibandingkan dengan umat Islam zaman lampau kerana penguasaan ilmu pada hari ini bukan lagi di tangan umat Islam. Dalam keadaan umat Islam yang begitu lemah, dari semua aspek inilah lahirnya gagasan Islamisasi ilmu moden untuk meningkatkan kembali jati diri umat Islam. Siddiqui pada 1988 menyatakan bahawa gagasan Islamisasi ilmu diperkenalkan buat pertama oleh Muhammad Iqbal apabila beliau beranggapan bahawa ketidakseimbangan tamadun Barat moden berpunca dari dasar ilmunya yang mendahaka kepada agama. Beliau menggesa cendekiawan Islam untuk mengislamkan ilmu tetapi tidak menjelaskan maksud dan cara melakukannya. Syed Muhammad Naqib Al-Atas merupakan individu pertama yang mendefinisi, menerang dan meletakkan Islamisasi ilmu dalam bentuk formula yang sistematik. Beliau telah mengemukakan secara rasmi gagasan tersebut di hadapan 313 para ilmuwan dan pendidik Islam dalam persidangan pertama sedunia mengenai pendidikan Islam di Jeddah, Mekah pada tahun 1997. Untuk proses dan kaedah pelaksanaan gagasan Islamisasi ilmu moden mendapat perhatian berbagai pihak. Ramai ilmuwan memberi respons sama ada menyokong atau menentangnya. Pelbagai kaedah pendekatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan gagasan Islamisasi. Kaedah tersebut boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama iaitu pendekatan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Yang kedua ialah pendekatan yang terhasil dari usaha berkumpulan. Modul gagasan Islamisasi ilmu dimulakan oleh dua tokoh yang paling berkeharapan iaitu Al-Atas dan Al-Farqi. Proses
proses Islamisasi moden melibatkan proses dua hala, iaitu dua hala atau dua tahap, iaitu pembebasan diri dan pengembalian diri kepada asalnya. Pada tahap pertama, penyingkiran segala elemen dan konsep yang mencirikan peradaban barat dalam setiap cabang ilmu pengetahuan, pembebasan diri dari anasir-anasir asing yang mengongkong akal dan pemikiran dari mengetahui hakikat yang sebenar. Tahap yang kedua, proses memasukkan elemen-elemen dan konsep-konsep dalam Islam dalam setiap cabang ilmu. Apabila pemikiran telah dibebas dan dibersihkan, maka ia kembali kepada fitrah yang asal, iaitu mengakui hakikat dan kebenaran. Pendekatan Ismail Al-Faruqi sebagai pendekatan yang berorientasi fiqh salafi. Al-Faruqi pada tahun 1989 menyatakan bahawa masalah paling utama umat Islam ialah dualisme pendidikan. Cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengajak para cendekiawan Islam untuk menguasai kedua-dua jenis ilmu, iaitu ilmu moden dan Islam, dan seterusnya menyatukan dalam satu sintesis yang kreatif. Pendekatan Tahajabir Al-Awani memperkenalkan konsep dua bacaan iaitu wahyu dan undang-undang alam untuk mendapatkan kefahaman yang seimbang. Berpandangan bahawa orang yang memiliki ilmu yang luas terhadap Al-Quran dan sains sosial kemanusiaan sahaja berupaya untuk melaksanakan gagasan Islamisasi ilmu moden. Mengemukakan pendekatan Islamisasi ilmu moden yang terdiri daripada 6 perbincangan yang berikut. Antaranya ialah menekuni paradigma Islam terhadap ilmu, membina metodologi Quranik, metodologi berinteraksi dengan Al-Quran, metodologi berinteraksi dengan Sunnah, menyemak semula warisan intelektual, dan berinteraksi dengan warisan intelektual Barat. Pendekatan IFAS. IFAS iaitu International Federation of Institute of Advanced Study muncul pertama kali dalam seminar tentang Knowledge and Value yang diadakan di Stockholm pada September 1984, anjuran nilai Islam, iaitu gagasan pengislaman iaitu Tauhid, Khalifah, Ibadah, Ilmu Pengetahuan, iaitu nilai negatif, Halal, Adil, Istilah, iaitu nilai negatif, Haram, Disya dan Zulim. Pendekatan Akademik Sains Islam Malaysia iaitu Asasi berusaha untuk mengumpulkan semua ilmuwan Islam di Malaysia untuk bergabung dan menghidupkan tradisi keilmuan yang berdasarkan Al-Quran. Penglibatan Asasi mendukung dan mendorong penglibatan nilai-nilai ajaran Islam ilmiah. Mengalakkan kajian keilmuan dalam kalangan masyarakat dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan. Seterusnya mendukung cita-cita untuk mengangkat semula bahasa Arab selaku bahasa Al-Quran kepada kedudukan yang hak dan asli. Husni Toyar 2012 pendekatan asasi berangkat daripada menghuraikan epistemologi Islam dan menggunakan pemikiran keilmuan para ulama klasik. Pendekatan Islamisasi asasi berangkat pada pandangan klasik bahawa ilmu diklasifikasikan kepada 4 jenis ilmu, iaitu pertama, ilmu fardu ain yang wajib bagi setiap individu Muslim. Kedua, ilmu fardu kifayah yang wajib ke atas masyarakat Islam yang perlu dikuasai oleh beberapa orang individu. Yang ketiga, ilmu mubah yang melebihi keperluan. Dan yang keempat, ilmu sia-sia yang haram, iaitu pendekatan asasi mengasas kesatuan dan berinteraksi keilmuan sebagai satu ciri Islam berdasarkan keesaan Allah. Asasi juga berpendapat bahawa ilmu tidak hanya diperoleh melalui indera, induksi dan deduksi, tetapi juga melalui institusi, heuristik, mimpi dan ilham. Seterusnya, kritikan terhadap gagasan Islamisasi moden. Kelompok pertama iaitu kritik dan menolak semuanya. Fazrul Rahman Muhsin Mahdi, Hutboy Abdul Karim, Sorus Basan Tibi, Usep Fatuddin,
Kelompok 2, kritik aspek tertentu tetapi tidak menolak secara keseluruhan, iaitu Ziauddin Sardar Syed Hossein Nars. Kelompok yang ketiga juga kritik dan usaha memperbaiki dan memajukan, iaitu Luwai Sofi, Ibrahim Aragap, Mona Abu Fad, M.A. Kazi, Yasin Muhammad. Kelompok pertama, Fazlur Rahman 1998 tidak bersetuju kerana berpandangan ilmu berpengetahuan pada asasnya adalah baik dan tidak perlu diislamkan. Masalah ilmu penyalah dari sudut penyalahgunaan. Abdul Salam 1992 menolak kerana berpandangan bahawa sains adalah mengkaji fakta-fakta objektif bebas dari pengaruh manusia, budaya, agama serta harus dipisahkan daripada nilai-nilai. Bagi mereka sains adalah universal dan melangkaui sempadan bangsa, agama dan peradaban. Abdul Karim berhujah bahawa gagasan Islamisasi adalah tidak logik atau tidak mungkin dengan hujah bahawa realiti bukan Islam dan tidak Islam. Justeru sains sebagai kenyataan yang benar bukan Islam dan bukan pula tidak Islam. Usaid Fatuddin 2000 menolak kerana berpandangan bahawa gagasan tersebut telah membahagikan kebenaran kepada dua kategori, iaitu kebenaran ilmu dan kebenaran agama. Bukan aktiviti yang ilmiah dan kreatif dan bertindak sebagai tukang di pinggir jalan yang hanya mengislamkan ilmu yang telah diterokai dan dikembangkan oleh pihak lain. Seterusnya, kelompok yang kedua iaitu mengkritik keseluruhan gagasan Islamisasi ilmu moden dari pandangan Al-Faruqi, menyatakan bahawa gagasan dan perancangan tersebut mempunyai kecacatan yang sangat fundamental dan naif. Secara khususnya adalah berkenaan dengan langkah kelima iaitu menentukan penyesuaian Islam yang khusus terhadap disiplin ilmu moden. Tindakan tersebut kelihatan seakan-akan Al-Faruqi melakukan sesuatu secara terbalik atau apa yang diistilahkan sebagai putting the cart before the horse adalah salah satu untuk menyesuaikan Islam dengan disiplin ilmu moden, bahkan disiplin ilmu modenlah yang seharusnya disesuaikan dengan Islam. Baiklah, seterusnya ialah pendokong gagasan Islamisasi ilmu moden. Yang pertama adalah Fazlur Rahman 1988 menganggap konsep ilmu itu sebagai know-how dan mempunyai dua sisi di mana ia bergantung kepada cara menggunakannya. Beliau membayangkan Islamisasi ilmu adalah usaha mengislamkan metod dan alat, tetapi beliau mengabaikan konsep dasar mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri yang dibangunkan di atas pandangan hidup tertentu. Yang kedua adalah pandangan Abdul Salam 1992. Beliau menunjukkan bahawa beliau menceraikan pandangan hidup Islam menjadi dasar metafizik kepada sains, sedangkan pandangan hidup Islam berkait rapat dengan pemikiran dan aktiviti seorang saintis. Contohnya, seorang saintis akan bekerja sesuai dengan perspektifnya yang terkait dengan bingkai kerja dan pandangan hidupnya. Yang ketiga adalah pandangan alam dalam hujah Abdul Karim Soros adalah realiti sebagai sebuah perubahan. Ilmu pengetahuan dibatasi kepada kajian terhadap fenomena yang berubah, sedangkan realiti adalah tetap dan berubah. Yang keempat adalah hujah Usaid Fatuddin boleh ditolak dengan menganggap konsep keberanian ilmu dan agama adalah satu. Namun, kebenaran itu terbahagi kepada dua, iaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Islamisasi ilmu tidak bermakna menghalang seseorang itu untuk meneroka dan mengembangkan ilmu dengan membina paradigma baharu berdasarkan prinsip tauhid. Pengkritik-pengkritik gagasan Islamisasi ilmu dengan maksud untuk memperbaiki dan memajukan gagasan tersebut adalah pendokong gagasan yang aktif. Mereka dari pelbagai bidang bersepakat bahawa ilmu sains moden bersifat Eurocentric, mengalami proses pensekularan dan memerlukan proses pemurnian semula. Walau bagaimanapun, mereka berselisih pendapat tentang metodologi pelaksanaannya, sama ada hanya melibatkan ilmu sains moden atau melibatkan ilmu warisan Islam. Yang pertama adalah Al-Faruqi, Abdul Hamid Sulaiman, Ibrahim Ragab,
Loy Safi mengatakan proses Islamisasi ilmu itu melibatkan pembinaan semula kedua-dua ilmu tersebut. Yang kedua, Al-Atar, Ziauddin Sardar, Syed Ali Ashraf dan Al-Wani berpandangan proses tersebut hanya melibatkan ilmu kontemporari kerana ilmu warisan Islam tidak tercemar dengan elemen sekularisme. Yang ketiga, mereka berpendapat ilmu warisan Islam perlu dilihat dari sudut perspektif tajdid yang maksud memperbaharui kefahaman dan membina konsep epistemologi yang baharu. Dan yang keempat, kelemahan utama umat Islam kini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka berinteraksi secara bijaksana dengan ilmu warisan Islam dan metodologinya untuk memenuhi tuntutan realiti semasa. Yang kelima, dari perspektif pendidikan, polemik tersebut tidak menghalang mereka untuk bersepakat tentang keperluan setiap individu Muslim mempelajari ilmu-ilmu teras agama sehingga mempunyai kefahaman yang jelas dan mencukupi tentang Islam. Seterusnya, kita pergi kepada respon umat Islam terhadap gagasan Islamisasi ilmu moden. Respon, golongan yang menolak gagasan tersebut, iaitu kelompok dan hujah mereka serta hujah balas telah ditanyakan sebelumnya. Golongan yang menyokong dan mendukung gagasan tersebut dengan menghasilkan karya yang menepati maksud Islamisasi dalam disiplin atau kepakaran ilmu mereka. Mereka turut memberi kritikan yang membina dalam usaha untuk memantapkan gagasan tersebut. Golongan yang menyokong gagasan Islamisasi ilmu moden secara teori dan konsepnya tetapi tidak mengusahakan secara praktis. Golongan yang tidak mempunyai pendirian terhadap isu ini, mereka lebih senang untuk memerhati perkembangan yang dirintis oleh sarjana lain ataupun tidak mempedulikannya. Kita boleh lihat golongan yang menolak gagasan. Menolak kerana menganggap ilmu tidak bermasalah dan pendekatan tersebut tidak diperlukan dan membuang masa. Ini kerana berpendapat bahawa ilmu pengetahuan bersifat neutral atau bebas. Yang kedua, itu menolak kerana tidak bersetuju dengan cara pendekatan tersebut. Mengiktiraf bahawa ilmu moden ini bersifat Eurocentrik dan tidak membawa seorang untuk mengenali Tuhan. Berpandangan bahawa pendekatan yang lebih tepat dengan menggali semua asas-asas ilmu tersebut dari sumber wahyu dan bukannya mengambil ilmu dari barat dan kemudiannya mengislamkannya. Seterusnya, golongan yang menyokong gagasan Islamisasi ilmu moden bersepakat bahawa ilmu sains moden, khususnya ilmu sains kemanusiaan, bersifat Eurocentrik, mengalami proses pensekularan dan memerlukan proses permunian semula. Al-Faruqi Abu Hamid Sulaiman, Ibrahim Rakab dan Loy Safi menyatakan bahawa proses Islamisasi ilmu moden melibatkan pembinaan semula kedua-dua ilmu tersebut lantaran kelemahan pada kedua-duanya. Al-Atar, Ziauddin, Syed Ali Ashraf dan Al-Wani berpandangan bahawa ilmu warisan Islam perlu dilihat tetapi dari perspektif tajdid dengan maksud mempengaruhi kefahaman untuk membina konsep dan epistemologi yang tepat dan bukannya membaik pulih elemen-elemen tercemar yang terdapat di dalamnya. Kepelbagaian bentuk dan tahap pendekatan ini menunjukkan bahawa gagasan Islamisasi ilmu moden telah melalui beberapa tahap tertentu dan kata lain, proses kematangan dan penambahbaikan gagasan tersebut terus berlaku dalam pelbagai disiplin ilmu dari masa ke semasa. Abdul Rahman Abdullah telah memberikan 3 langkah alternatif berikut. Yang pertama, berusaha mendekatkan dengan warisan ilmu-ilmu Islam dan juga gerakan Islamisasi ilmu moden, khususnya dalam bidang pengkhususan yang diceburi. Kini hampir semua bidang ilmu moden telah diolah secara Islam. Memanfaatkan usaha mereka dan sempurnakan kekurangan yang ada dengan memilih pendekatan gagasan Islamisasi ilmu yang diyakini. Yang kedua, berusaha melakukan sendiri proses Islamisasi ilmu sekiranya sebelum terdapat lagi kajian yang dilakukan oleh orang lain. Alasan kekurangan ilmu nakli dan tidak dapat diterima lagi kerana kita sudah memiliki untuk berkecimpung dalam perkembangan ilmu tersebut. Hal ini, tugas tersebut sudah bertukar status dari fardu kifayah kepada fardu ain bagi mereka yang terlibat. Yang ketiga, berusaha keluar dari kancah ilmu yang syubhat ini, kekal di dalamnya atau mengembangkannya tidak akan membantu umat Islam memperbetulkan sistem pendidikan umat yang telah rosak. Inilah 3 pilihan bagi seseorang intelektual Muslim yang berkecimpung dalam mana-mana bidang pengkhususan ilmu moden. Menurut Abdul Rahman Abdullah, tidak ada lagi pilihan lain terutama bagi mereka yang memilih untuk terus melibatkan diri secara serius dalam bidang pengkhususan dan kepakaran yang dimiliki.
Pandangan sedemikian bagi setengah pihak mungkin terlalu keras, walau bagaimanapun. Pada akhirnya, beliau memberi suatu pedoman yang lebih umum tentang perkara tersebut. Pada asalnya, Islam tidak pernah menghalang umatnya mempelajari dan mengamalkan apa sahaja bidang ilmu yang bermanfaat. Namun keharusannya tersebut tidak bersifat mutlak dan boleh berubah-ubah dari hukum wajib kepada hukum haram, bergantung kepada tujuan dan pengajiannya serta kategori ilmu tersebut terpuji atau tercela. Kesimpulannya, gagasan Islamisasi ilmu untuk merungkai krisis ilmuwan dan pemikiran umat Islam yang jauh tertinggal ke belakang. Gagasan Islamisasi ilmu menuntut umat Islam supaya menggunakan sepenuhnya potensi pemikiran Islam krisis dan kreatif untuk mencari penyelesaian terbaik kepada apa yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pihak Barat. Umat Islam sekarang mengambil semua perkembangan ilmu sains moden, termasuk dengan sistem nilai dan gaya berfikir yang tidak bertuncang kepada pandangan alam Islam.